Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam pembelajaran atas talian bagi kursus Komunikasi Dakwah DKD 1233. Baiklah, pada kali pertama ini saya akan berkongsikan tentang jadual spesifikasi tugasan ataupun lebih mesra dikenali sebagai JST, di mana di dalam JST ini ia akan menceritakan secara detail tentang tugasan-tugasan yang perlu dilaksanakan dalam tempoh 14 minggu pengajian. Walau bagaimanapun, pecahan-pecahan kursus ataupun pecahan-pecahan tugasan yang diberikan mempunyai tarikh-tarikh tertentu di mana ia akan bermula pada tarikh yang ditetapkan dan berakhir pada tarikh yang sepatutnya pelajar-pelajar menghantar tugasan tersebut. Okey. Kita lihat kepada jadual spesifikasi tugasan ini. Bagi kursus komunikasi dakwah DKD 1233, diperkenalkan bagi para pelajar semester 2 iaitu para pelajar sekarang bagi sesi Oktober 2020 Februari 2021. Di dalam JST ini saya bahagikan kepada 3 tugasan. Tugasan yang pertama adalah ujian pertengahan semester, di mana ujian pertengahan semester ini akan dilaksanakan pada minggu ke-8. Okey, pada minggu ke-8, tarikh yang tertera adalah 21 Disember 2020. Alright, beralih kepada tugasan yang seterusnya, iaitu tugasan 1. Okey, apakah yang terkandung dalam tugasan 1? Kita akan tengok sebentar lagi. Baiklah, tarikh mula melaksanakan tugasan 1 adalah pada 9 November 2020 pada minggu yang ketiga, pada minggu ketiga kuliah, dan perlu dihantar pada minggu keempat kuliah bertarikh 20 November 2020. Tugasan yang kedua pula akan bermula pada minggu kelima 23 November. Okey, 23 November, dan akan dihantar juga pada minggu yang kelima bertarikh 27 November selewat-lewatnya pada pukul 4 petang. Okey, 23 November di sini adalah hari Isnin, manakala 27 November jatuh pada hari Jumaat. So within 5 days you need to complete your report. Okay, you need to complete your assignment. Okay, kita beralih kepada yang seterusnya. Alright. Perlu diketahui oleh para pelajar bahawa hasil pembelajaran kursus bagi komunikasi dakwah ada 4. Yang pertama ialah menjelaskan takrif komunikasi dan kepentingannya dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua, menghuraikan etika dan halangan komunikasi dalam dakwah serta strategi komunikasi dalam dakwah. Yang ketiga, berkebolehan mengenal pasti permasalahan semasa di sekitar isu komunikasi dakwah. Dan yang keempat, berupaya dalam memilih pendekatan komunikasi dakwah yang sesuai dalam menghadapi cabaran dakwah masa kini. Okey, untuk hasil pembelajaran kursus ini, kamu boleh refer kepada proforma. Okey. Yang seterusnya adalah objektif kerja kursus. Okey, objektif kerja kursus ini dia beralih ataupun dia ada kaitan dengan kerja kursus yang disebutkan tadi. Okey. Okey, yang pertama kerja kursus dari sudut ujian pertengahan semester. Okey, di mana objektifnya adalah berfikir secara rasional dengan memahami asas ilmu komunikasi dakwah
menerusi ujian yang dijalankan. Okey, maksudnya di sini semua yang berkaitan dengan ilmu komunikasi dakwah dari bab yang pertama hingga bab yang akan ditetapkan akan diuji dalam ujian pertengahan semester berlangsung pada minggu ke-8. Okey, yang kedua adalah mempraktikkan cara penyampaian dakwah melalui media elektronik bersesuaian dengan sosiologi masyarakat di Malaysia. Okey, di sini daripada objektif ni kita boleh tahu apakah tugasan bagi komunikasi dakwah ini. Okey, dia sudah pun menyebut tentang penyampaian melalui media elektronik. Okey, nanti kita tengok secara lebih detail ya. Dan yang ketiga ialah memahami, menganalisis dan menilai keberkesanan penyampaian dakwah melalui media elektronik dalam usaha menyelesaikan permasalahan dalam komunikasi. Okey, objektif yang ketiga merujuk kepada tugasan yang ketiga. Objektif yang kedua merujuk kepada tugasan yang kedua. Objektif yang pertama merujuk kepada tugasan pertama iaitu ujian pertengahan semester. Okey. Sekarang kita teruskan lagi. Alright, ini adalah penjelasan secara lebih mendalam lagi lah berkaitan dengan 3 tugasan tadi. Alright, untuk ujian pertengahan semester. Ujian pertengahan semester hanya akan diuji bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Okey, bila mana keempat-empat bab ini telah pun diuji dalam ujian pertengahan semester secara tidak langsung, bab 1 hingga 4 ini sudah tidak akan diuji dalam peperiksaan akhir. Jadi peperiksaan akhir hanya akan melibatkan bab yang kelima hinggalah bab yang terakhir. Okey, markah yang diperuntukkan di sini adalah sebanyak 20%. Okey, bagaimanakah pelaksanaan ujian pertengahan semester? Okey, kita akan laksanakan sama ada melalui Google Form ataupun aplikasi Examnet. Okey, yang ini nanti saya akan maklumkan pada minggu ke-7. Apakah aplikasi akan digunakan dalam pengukuran ujian pertengahan semester nanti. Okey, beralih kepada tugasan yang seterusnya ialah teknodai. Teknodai ini dia berkait rapat dengan bab yang ketujuh iaitu dakwah melalui media elektronik. Okey, secara berkumpulan para pelajar dikehendaki mengaktifkan aplikasi Facebook. Okey, aktifkan aplikasi Facebook dalam tempoh 12 hari bermula 9 hingga 20 November 2020 dengan mengambil kira 3 aktiviti yang ditetapkan. Okey, di sini saya sudah pun rangkakan jadual yang perlu kamu rujuk bagi memudahkan pelaksanaan pengaktifan Facebook. Okey, setiap hari Isnin pada 9 dan 16 November kamu perlu sampaikan kuliah 5 minit. Bila mana sudah disampaikan kuliah 5 minit, kamu perlu bincangkan. Okey, bincangkan kuliah yang disampaikan tadi supaya audiens boleh tahu apakah sebenarnya yang cuba disampaikan oleh kamu tadi. Alright, setiap hari Rabu pada 11 hingga 18 November, kamu perlu kongsi dan bincangkan satu kata hikmah. Contohnya, masa itu emas. Okey, bila you sudah letakkan masa itu emas, ini terpulang kepada kreativiti masing-masing ya. Sama ada kamu nak type terus dalam Facebook masa itu emas, ataupun kamu jadikan dia dalam bentuk poster. You edit-edit lah ikut kreativiti. Okey, yang penting di dalam dia tu ada satu kata hikmah. Dan kata hikmah ini perlu dibincangkan bersama-sama dengan you punya audience. Perlu dibincangkan dalam ruangan komen itu tadi. Okey, kamu perlu bincangkan. Okey, apa contohnya lah kan?
Okey, masa itu emas. Kenapa masa itu diklasifikasikan ataupun dikatakan sebagai emas? Adakah disebabkan masa itu sangat berharga? Seperti mahalnya satu gram emas. Okey, itu bergantung kepada kreativiti kamu. Okey, dilaksanakan setiap hari Rabu. Okey, dan pada hari Jumaat pula iaitu 13 dan 15 November, kamu perlu muat naik satu episod kartun Islam seperti Omar Hana ataupun Nusa. Okey, apa lagi kartun-kartun yang lain yang bersesuaian? Yang penting dia kartun Islam, kartun Islamik. Kamu upload satu episod berkaitan kartun tersebut, kemudian bincangkan juga apakah yang tersirat di sebalik kisah tersebut. Okey, jadi sebelum kamu upload, kamu kena tahu dululah apakah isi kandungan yang cuba disampaikan dalam message, disampaikan dalam cerita tadi. Okey, ini adalah jadual yang perlu kamu rujuk supaya memudahkan pengaktifan aktiviti dalam Facebook. Okey, kalau ada yang kurang faham, nanti kita boleh bincangkan lagi bersama-sama. Okey, markah di sini kita akan kira ataupun kita akan nilai sebanyak 100%, tetapi akan diwajarkan kepada 20%. Okey, sekarang kalau you perasan, kita sudah ada 20% untuk ujian pertengahan semester dan kita ada lagi 20% untuk tugasan teknodai. So kita sudah ada 40 markah di sini. Alright. Kita teruskan lagi. Okey. Alright. Pastikan sepanjang kamu mengaktifkan aplikasi dalam talian tadi, pastikan kamu menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, pastikan kamu menggunakan kata-kata yang bagus dalam menyampaikan dakwah. Sebab apa? Audience mereka akan nilai bagaimanakah cara kita menyampaikan sesuatu mesej. Kalau mesej kita sampaikan adalah mesej yang sangat bagus, tetapi cara penyampaian kita tidak bersesuaian, mungkin dia tidak boleh diterima oleh audiens. Okey, dan hasil tugasan ini hendaklah dibuktikan dalam tugasan 2. Bagaimana cara mahu membuktikan dalam tugasan 2? Kita pergi ke tugasan laporan teknodai. Okey, di mana laporan teknodai ini ia masih berkisar dalam bab yang ke-7 iaitu dakwah melalui media elektronik dan juga media cetak. Okey, tapi kita hanya fokus kepada media elektronik sahaja. Okey, secara berkumpulan, masih kumpulan yang sama ya dalam tugasan Facebook tadi. Kumpulan A, dia ahli kumpulan tu adalah sama dengan ahli kumpulan bagi tugasan laporan teknodai. Okey, dalam laporan ini saya telah pun meletakkan 4 perkara yang perlu dikemukakan. Yang pertama, membuat ringkasan pelaksanaan aktiviti dalam bentuk jadual. Okey, kamu karanglah di situ, kamu buatlah di situ laporan dalam bentuk jadual tadi. Okey, letaklah dalam bentuk jadual. Okey, letakkan di sini bilangan. Lepas tu tarikh. Okey, apa aktiviti? Okey, apa catatan? Okey, kalau kamu rasa perlu ada catatan, letakkan catatan. Kalau rasa tidak ada catatan, boleh abaikan ruangan tersebut. Okey, yang kedua, menjelaskan 3 keberkesanan penyampaian dakwah melalui aplikasi Facebook. Okey, yang kedua ni unit tu berbincang, kamu perlu berbincang, discuss dengan you punya members, apakah 3 keberkesanan penyampaian dakwah melalui Facebook. Sama ada dakwah itu sangat berkesan disebabkan oleh masyarakat sekarang sangat mesra menggunakan aplikasi Facebook. Yang kedua dan ketiga sampailah cukup 3 yang
diminta itu tadi. Alright, yang ketiga ialah mengenal pasti 3 masalah komunikasi menerusi penggunaan aplikasi Facebook beserta penyelesaiannya. Okey, contoh masalah dia. Golongan tua, warga emas, contohnya warga emas kurang memahami bagaimanakah cara untuk menggunakan Facebook. Okey, jadi itu adalah masalah yang dikenal pasti. Okey, bila sudah jumpa masalah, kamu kena cari apakah cara penyelesaiannya. Okey, bila ada masalah mesti ada jalan penyelesaian. Okey, ada 3 masalah, maksudnya ada 3 penyelesaian. Alright. Walaupun kamu banyak idea untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya mahukan kamu letakkan satu penyelesaian sahaja bagi satu masalah. Okey, sudah memadai ya. Okey, dan yang terakhir perlu kamu kemukakan ialah lampirkan tangkapan skrin ataupun screenshot semua aktiviti sebagai bukti pelaksanaan tugasan. Okey, maksudnya di sini kamu perlukan 6 screenshot. Okey, 2 berkaitan dengan kuliah 5 minit. Okey, 2 lagi berkaitan dengan kata-kata hikmah, dan 2 lagi berkaitan dengan kartun Islamik. Okey, so kamu perlu 6 screenshot sahaja, tidak perlu sampai 10. Okey, jadi itu adalah cara-cara ataupun perkara-perkara yang perlu kamu tekankan dalam penyediaan laporan Teknodai yang memperuntukkan sebanyak 20%. Okey, jadi dari tugasan 1 yang ujian tadi tu kan, ujian pertengahan semester 20%, tambah dengan tugasan Facebook tadi 20%, tambah lagi dengan laporan Teknodai 20%. So dalam penilaian berterusan kamu perlu capai 60%. Okey, ujian pertengahan semester dikira secara individu, manakala tugasan Facebook dan juga laporan tadi dikira dalam bentuk kumpulan. Okey, selesai cara-cara ataupun selesai bentuk penilaian sepanjang 14 minggu kuliah. Okey. Sekarang kita pergi ke muka surat yang terakhir. Okey, muka surat terakhir ini adalah arahan pelaksanaan tugasan kembali kepada 3 tugasan tadi untuk ujian pertengahan semester. Ujian pertengahan semester masa menjawab adalah 1 jam 30 minit sahaja. Berapa banyak soalan itu bergantung kepada kesesuaian nanti ya. Okey, dikehendaki menjawab semua soalan yang disediakan, dan seperti yang saya katakan tadi, platform yang digunakan adalah sama ada menggunakan Google Form ataupun aplikasi Examnet. Okey, saya akan maklumkan pada minggu ke-7 nanti untuk pengesahan mana satu aplikasi yang akan kita gunakan. Okey, untuk tugasan 2 Teknodai, kamu perlu aktifkan Facebook sebagai salah satu medium penyampaian dakwah. Tugasan ini perlulah menggunakan Facebook. Nama pun aktifkan Facebook kan? Bukannya aktifkan Instagram, bukannya aktifkan Twitter. Okey, so you need to activate your Facebook. Okey, yang ketiga, perlu pastikan penggunaan bahasa yang sopan sepanjang menyampaikan dakwah. Okey, sangat mudah sebab apa? Bahasa yang kita gunakan seharian juga adalah bahasa yang sangat sopan dan senang didengar oleh orang lain. Alright, tugasan yang seterusnya adalah laporan Teknodai. Jumlah maksima halaman laporan paling banyak letak 15 muka surat sahaja. Okey, jangan terlampau rajin sampai 2-30 muka surat. Okey, kita tak mau, kita cuma mau 15 muka surat sahaja. Okey, perlu di-type, bukannya ditulis ya, perlu type. Type menggunakan font Arial 11. Arial 11 ni dia biasa kita gunalah
Kalau Times New Roman kita guna 12. Okey, tapi ni kita guna Arial. Kita gunakan font 11. Pemerengkanan 1.5 dan perlu justify. Saya tidak mahu assignment kamu bertangga-tangga. Tangga ke kiri, tangga ke kanan. Kita nak dia selari. Kiri dan kanan dia tu seiring sekata. Okey, supaya nampak cantik dan kemas. Okey, jadi saya pun ada selera untuk semak nanti. Okey, itu sahaja arahan pelaksanaan tugasan dan di sini perlu ditekankan tentang peringatan. Tugasan yang dihantar lewat daripada tarikh yang sepatutnya, lewat daripada masa yang sepatutnya akan menjejaskan markah pentaksiran. Okey, kalau 1 hari lambat, tolaklah 1 markah. Kalau mau minta tolak banyak markah, hantarlah lambat-lambat. Tapi saya percaya semua pelajar-pelajar saya ni mesti akan hantar pada waktu yang ditetapkan. Okey, dan amalan plagiarisme, amalan yang suka kopi-kopi ni kan, adalah dilarang sama sekali. Tapi kalau sebagai kamu buat rujukan, okey, rujukan itu sangat bagus. Membuat rujukan sangat bagus. Tapi kalau kamu terus copy and paste, you plagiat semua, okey, itu tidak bagus ya. Cuba untuk elakkan dan jangan dilakukan. Okey. Dan kalau didapati juga kamu melaksanakan plagiarism ni, markah pentaksiran ataupun markah penilaian juga akan dilakukan. Okey. Ini bukannya semua subjek akan tolak markah ya. Kalau kamu lambat hantar, kalau kamu buat plagiat, okey, dia adalah bergantung kepada pensyarah. Okey, kodlah komunikasi dakwah sahaja yang tolak markah kan. Mana tahu bahasa Inggeris dia tidak tolak markah. Okey, ini bergantung kepada pensyarah. Tujuan peringatan di sini diletakkan adalah untuk memastikan tahap profesionalisme kamu sebagai seorang pelajar dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Alright. Penjelasan dan juga perkongsian berkaitan dengan jadual spesifikasi tugasan. Okey, sebarang persoalan, sebarang kekeliruan, kemusykilan kita boleh bincang dalam ruangan yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada sesi kuliah bab yang pertama pada masa akan datang.